Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid. Jadi kita akan mula kelas kita hari ini dengan latihan tambahan iaitu vektor paduan yang kedua vektor paduan yang kedua. Jadi kita akan belajar seperti mana yang cikgu dah beri modul semalam untuk anda buat latihan tersebut. Hari ini kita berbincanglah untuk lebih mantap faham lagi. Baik. Soalan dia. Okey. Vektor paduan. Dua Jadi raja di bawah menunjukkan segitiga OAB, garis lurus AP bersilang dengan garis lurus OQ pada R. Diberi OP 1/3 OB dan AQ ni. Okey. Kita nampak sangat ni. Ni AQ Okey, so AQ sama dengan 1/4. Okey, yang apa yang diberikan ni nisbah. Ni nisbah. Jadi OP, vektor OP sama dengan 6X dan vektor dari O ke A adalah 2Y. Okey, so jadi masalahnya kita punya gambar rajah yang diberi ini masih dalam keadaan kosong kosong lagi. Okey, maksud kosong cikgu ni adalah dia tak letak dia punya sebutan seperti mana dikata kat sini OP adalah 6X dengan ikut arahnya. Dengan ikut arah yang diberikan di sini. Ini 6X. Okey. Dan manakala OA, okey, ikut arah ni adalah 2 vektor Y. Sebutan 2 vektor Y. Baik. Okay, jadi yang arah ni, kalau OP arah macam ni, maknanya yang lain PB pun samalah. Okey. Okey, so jadi arah ni penting Arah ni penting. Arah ni dah ditetapkan seperti mana soalan yang diberi. Okey, satu lagi kita kena tahu pasal nisbah dia. Okey, nisbah yang pertama adalah OP ni. Okey, yang OP ni, kita tengok OP. Okey, OP ni kalau ikutkan nisbah dia adalah OP. Kalau kita bentukkan dalam bentuk pecahan, OB. Okey. Adalah 1/3. Jadi kita punya OP nisbah OB adalah 1/3. Okay, jadi yang kita tahu kat sini ialah bahawa OP tu 1 ini 1. Manakala PB berapa? Cikgu nak PB je. Yang diberi tu adalah OB. Okey, OB. OB tu 3. So maknanya PB tu adalah 2 lah itu yang kita kena tahu dia macam mana kita nak dapatkan nisbah. Okey, so kalau OP tu 6X. Okey, satu garis. Okey, OP tu kalau dia 6X. Okey. Jadi PB siapa tahu dalam sebutan apa? Kalau OP tu 6X, PB tu apa? PB tu kalau nisbah situ 2, jadi PB tu adalah 12X lah. Kita tahu kita nak kena tahu okey. 12X. Kalau dia tak beri, kita boleh tahu. Kalau OP tu 6X, okey, 6X. Kalau PB tu 6X, jadi PB tu adalah 12X lah. Sebab darab 2 nisbah dia 2. Itu satu benda yang kita kena tahu kita lengkapkan apa yang kita faham tentang gambar rajah ni dulu. Kemudian kita ada nisbah AQ. Okey. AQ sama dengan 1/4 1/4 AB. Okey, tu nisbah AQ 1/4 AB. Jadi kalau kita buat dalam bentuk pecahan, ni pun dalam bentuk pecahan. Kita jadikan bagi kita nampak clear lagi. Okey, bagi adalah 1/4. Okey, jadi dia punya nisbah dia AQ nisbah AB, dia belum ada vektor lagi sama dengan 1/4. Okey, so jadi AQ, mana AQ kita? Yang ini. Okey, nisbah dia 1. Lepas tu AB sepanjang ini 4 Jadi QB adalah 3.
Okey, itu yang kita kena tahu dululah sementara waktu ni nisbah ni sangat penting untuk pencarian vektor paduan nanti. Okey, jom kita tengok soalan A. Selepas kita dah kaji gambar rajah ni dengan apa yang diberi dalam soalan, kita kena kaji pula macam mana nak dapat soalan A ni. Okey, soalan A kita tengok dulu. A, soalan 1, apakah vektor AP? Okey, so vektor AP adalah garisan yang ini Okey, so vektor AP adalah garisan yang ini. Dari A ke P. Okey, ini arah kita dari A kepada P. Ini kita kena tengok gambaran jadi kita besarkan sikit. Okey, so soalan 1 dia kata apakah vektor AP? Okey, so kita buat kat sini. So vektor AP untuk soalan nombor 1 A1, okey, apakah vektor AP? Di mana soalan ni? Okey, sorry ada masalah internet tadi, tiba-tiba off. Okey, sebentar kita on balik. Okey, sebentar kena on balik semua. Tiba-tiba komputer offline pula. Right, kita boleh mula balik. Okey, nampak Semua clear? So far okey Okey, teruskan. Okey, terganggu sikit, terkendala. Maaf tadi ada masalah teknikal. Jadi kita bermula dengan nak mencari vektor AP tadi. Jadi vektor AP ni
kita boleh ambil kira bahawa AP ni kita boleh ikut laluan laluan AOP. Kita ambil yang mana ada maklumat, ada sebutan. Nak pergi ke ABBP pun boleh, tapi masalah maklumat tak lengkap kat situ. So kita sesuainya kita ambil AOP mengikut hukum segitiga lah. Jadi dalam exam kena tunjukkan hasil jumpaan vektor paduan tu. Okey, itu A. Okey, nombor 1. AP dia mesti sama dengan AO tambah OP. Okey. Kita masih rekod lagi. Okey, so AO tambah OP kalau ikutkan lah. Alright, so jadi AO ini kalau kita tengok AO yang padahal dia bagi O ke A, arah pun bertentangan. Kalau kita lihat kat situ, arah dia pun bertentangan. Jadi kita boleh letakkan negatif 2Y untuk maklumat AO ni. Sebutan dia akan jadi negatif 2Y. Alright, manakala OP dia ikut arah yang sama dengan perjalanan kita daripada vektor paduan tu. Jadi itu adalah positif 6x. Okey, itu selesai lah untuk soalan nombor A1. Alright, so kita pada yang lain ni. Okay, so next. Jadi yang kedua, soalan yang kedua. Dia kata cari vektor OQ. Ni nombor 2. Okay, vektor OQ. Jadi vektor OQ. Okay. Okay, vektor OQ ni kita nak ikut arah jalan mana? Seleloknya kita ambil jalan OA, sebab dia OQ. Okay, seleloknya kita ambil jalan OA dengan AQ. Okay, so kita nak cari vektor OQ ni sebab perjalanannya dari sini. Alright, so kalau ikutkan dia punya OQ, kita ikut arah ni. Okay, untuk vektor paduan ni seleloknya kita ambil jalan OA, AQ. Ikut arah ni lah. Sementara waktu ni. So, jadi kita boleh letak vektor paduannya dulu untuk soalan ni. Iaitu 2 OA tambah AQ. Okey, so ini kita punya untuk penyelesaian soalan nombor 2 lah. Okey, jadi untuk penyelesaian OA, okey, OA tu 2Y. Okay, positif 2Y ikut arah yang sama. AQ tu tak ada maklumat. Okey, tak ada maklumat kat sini. Tetapi dia menggunakan nisbah dan kita boleh terus mengatakan bahawa nisbah AQ ni, seleloknya kita buat perbandingan dengan AQ ni. Kita boleh buat AQ perbandingan dengan sepanjang garis AB. Okey, sebab dia satu garis. Sebab dia sepanjang ini adalah satu garis sama. Okey, AQ dengan AB. Okey, kenapa cikgu comparekan dengan AB? Sebab AQ ni satu, AB ni satu, manakala AB tu nisbah dia adalah 4. Okey, ini cara cikgu lah. Kemudian kita tahu bahawa AQ ni sama dengan 1/4 darab AB. Vektor AB. Okay, sebab kita pindahkan AB kepada sebelah kanan. Jadi AB ni, okay, AB ni yang sepanjang AB tu, okay, sepanjang AB, okay, ialah AO tambah OB. Ini kita kena ikut lah. So 1/4 AO tambah OB. Alright. So ini yang kita kena dapatkan dulu vektor paduan AB apa? AO tambah OB. Okey, sekali lagi. AO tu negatif 2Y. Okey, kalau ikut segitiga kita ni negatif 2Y.
plus OB. OB sepanjang ini lah 12X tambah 6X adalah 18X. Okey, kat situ kita letak 1/4 AO negatif 2Y tambah OB. OB tu 18X. Okey, 18X. Jadi, kita kembangkan ini, kita akan dapat 1/2. Okey, ataupun kita terus masuk kat sini pun boleh, tak ada masalah. Iaitu, kita akan dapat 1/4. Okay, AQ tu adalah 1/4 darab negatif 2Y tambah dengan 18X. Okey, itu cara kita lah. Alright, so kita dah dapat AQ tu adalah 1/4 AB dan AB tu adalah vektor paduan AO tambah OB. Okey, jadi seterusnya AQ tu 1/4 negatif 2Y tambah 18X. Seperti inilah. Okey, seperti ini. Okey, so jadi banyak sikit kerja dia. Jadi yang lain tu kita permudahkan. Tapi cikgu dah kira kan tadi ni. Awak cuba cari. Okey, tambah tolak. Kembangkan yang ini. Kita akan dapat 2Y tolak dengan 1/2Y. Okey, tambah 9/2X. Okey, so kira-kira ni kita akan dapat 3/2Y vektor tambah 9/2X. Alright, so ini kita dah dapat untuk soalan nombor 2. Okey, so faham tak setakat ni? Okey, so itu yang kita kena dapat tahu dulu. Okey, macam mana daripada vektor paduan itu. Dalam vektor paduan tu kita ada lagi vektor paduan yang diperlukan dicari seperti soalan nombor 2. Okey, next. Soalan nombor B. Okey, ini contoh. Cuba cikgu lupa nak beritahu ini contoh soalan kertas 2 Okey, so kita kena faham betul-betul. Kamu akan hadapi soalan-soalan ini bersama nanti bila exam nanti. Dan untuk soalan B, okey, soalan B ni diberi bahawa AR adalah HAP. Okey, nyatakan AR dalam sebutan HXY. Okey, so AR, buat soalan B kat sini Soalan B, AR, okay, AR tu adalah HAP. Okey, apa kita buat untuk soalan ini? Dia nak kita jadikan AR tu dalam sebutan H, X dan Y. Okey, seperti mana soalannya? H, X dan Y. Okey, yang ini kita kena tengok So, nak jadikan ni dalam sebutan H, X dan Y. So, ini tak susah sangat. Ni cuma markah dia satu je. Apa kita buat? Soalannya akan kita gantikan sebab AP, kita punya AP ni, kita gantikan je kat sini. Okey. So, yang kita gantikan AP tu, vektor AP, H ialah negatif 2Y tambah 6X. So, jangan lupa kembangkan. Kita akan dapat H itu kembangkan jadi negatif 2H Y dan tambah 6HX. Okey, itu je. Tak susah pun. Itu saja soalan B1 soalan B1 ni. Okey, tu satu markah kat sini. Sebab dia nak dalam sebutan H, Y, H, X and Y. Okey, ini jadi apa yang kita buat tu. Okey, H, X and Y. So H, ada Y, ada X. Okey dah. Itu saja. Okey, satu markah. Okey, untuk soalan B2 pun sama juga, lebih kurang. Okey, diberi bahawa RQ adalah KOQ. Okey, jadikan RQ dalam sebutan KXY. Okey, lebih kurang sama macam tadi. Okey, so nombor 2. Dia minta RQ. RQ sama dengan KOQ. Okey, dalam vektor KOQ. Jadi OQ tu daripada soalan nombor 2 kita tadi tu, yang kita cari tadi tu, digantikan aja. Kita gantikan saja, kita akan dapat K OQ
Okay, so OQ ni ialah 3 per 2 Y tambah 9 per 2 X. Okay, tutup bracket. So kita kembangkan K tu, kita akan dapat 3 per 2 K Y tambah 9 per 2 KX. Alright, so ini saja jawapannya. Dah, tak payah panjang-panjang lagi. Satu markah je. Okay, sebab dia nak dalam sebutan KXY. Okay, KXY. So, mana kita dapat sini, K ada Y, ada X. Okay, itu sajalah. Alright, so soalan yang seterusnya critical. Itu soalan C. Okay, soalan C ni critical sikit lah. Dia kata, gunakan AR dan RQ daripada soalan B tadi, yang kita dapat tadi. Okay, daripada soalan B tadi, gunakan AR dan RQ daripada soalan B kita tadi tu. Okay, carikan nilai H dan nilai K. Okay, so macam mana jawab soalan ni? Okay, jom. Alright, so tapi tak ada, jangan keliru. Okay, sebab AR dan RQ ni kalau tengok betul-betul, AR dan RQ ni adalah, okay, tengok segitiga kita ni. Dia kata AR, mana AR kita? Yang ini, vektor AR. Kalau ikutkan vektor AR ikut arah ni. Okay, dan RQ, okay, RQ ikut arah ni. Alright, ini jalan jauh ni. Jalan pendeknya AQ. Okay, kita ambil tiga benda ni. Kita ambil segitiga, hukum segitiga ni. AQ tu adalah sama dengan AR tambah RQ. Kita ambil tu, boleh tak? Okay, AR tambah RQ. Okay, tengok bagian contoh-contoh. So, kita ambil tiga hukum ni. Kita ambil tiga segitiga tu dulu. AR, okay, kita tukar balik. AR to RQ. Okay, sekejap Kita ambil segitiga ni cukup. AR, okay, dan RQ. Alright, kita ambil segitiga ini. Hukum. Okay. So AR dan RQ. Okay, so AQ kalau ikut hukum segitiga adalah AR tambah RQ. Ini kita kena fikirkan lah. So jadi AQ ni diberi diberi. Okay, AR pun daripada soalan B tadi kita dah ada yang ini. Okay, yang ini kita ada tu AR. Lepas tu RQ, okay, daripada soalan B juga kita ada 3 per 2. Itu dah ada. Okay, so yang AQ ni kita pun ada juga, iaitu daripada pencarian kita yang ini tadi, iaitu AQ, yang ini kita dah ada ni yang kita cari tadi tu. 1/4 negatif 2Y tambah 18X. Kita ambil ni semua. Apa yang boleh buat? Kita jadikan dalam satu bentuk 1/2. Okay, AQ tadi apa? AQ adalah 1/4 negatif 2Y tambah 18X. Okay, 1/4. Kita tulis kat sini 1/4 negatif 2Y tambah 18X tadi kan. Okay, itu AQ. Okay, settle. Lepas tu AR kita ambil yang negatif 2HY tambah 6HX ini. Okay, yang ini kita ambil Kita ganti kat sini. Negatif 2HY tambah 6HX. Alright. Kemudian RQ kita ni pula. Okay, RQ ni kita ambil 3/2 KY tambah 9/2 KX. Kita ambil ni. Tambah 3/2 KY tambah dengan
9/2kx. Okey, jadilah macam ini. Alright, so kita ada satu bentuk persamaan vektor yang agak panjang sikit. Okey, tapi dengar betul-betul ini cikgu terangkan macam mana nak jawab soalan ini. First of all, kita kembangkan 1/4 ni dulu. So kita akan dapat negatif 1/2. Okay, negatif 1/2 negatif 1/2y tambah 1/2y, okay, tambah 9/2x lah, kita dah kembangkan. Okay, samakan dengan negatif 2hy, okay, tambah 6hx tambah, okay, agak keliru sikit, 3/2x ky, tulis balik, tambah 9/2kx. Okay, so trik yang seterusnya, kalau tengok kat sini, okay, vektor ni keistimewaan dia, yang mana y, ini y, ini pun ada y, okay, ini pun ada y, yang vektor y, okay, yang vektor y tu, kita jadikan satu persamaan. Okay, cuma kita ambil dia punya koefisiennya saja. Macam ni, negatif 1/2. Sebab dia y saja. Sebelah kiri, sebelah kiri, ni kiri, ini kanan. Okay, ini kanan. Okay, ini keistimewaannya 1/2 untuk sebelah vektor y. Sekali lagi cikgu terangkan kat sini. Apa kita buat? Untuk dapat penyelesaian apakah nilai h dengan nilai k tu, okay, kita compare kiri dan kanan. Kita compare, kita bandingkan kiri dan kanan dengan vektor y. Okay, untuk vektor y, sebelah kiri negatif 1/2. Sebelah kanan dia yang ini negatif 2h. Negatif 2h. Okay, negatif 2h. Ini tak ada vektor, sorry, dia bukan vektor. Kita hilangkan vektor y tu, kita hilangkan. Tambah 3/2k. Okay, itu satu benda lah. Okay, negatif 2h. Negatif 1/2 sama dengan negatif 2h. Okay, tambah 3/2k. Okay, untuk y. Untuk vektor x pula, okay, kita tengok sebelah kiri dia 9/2, sebelah kanan dia 6h dan 92k. Okay, ini warna hijau lah. Okay, warna hijau lah ini. So jadi 9/2, kita buat macam ni, satu persamaan yang lain. 9/2 sama dengan sebelah kiri dia 9/2, sebelah kanan dia adalah 6h tambah 9/2k. Okey, penyelesaian dia, kita dapat dua persamaan yang mana kita boleh buat persamaan serentak. Okey, persamaan 1 dengan persamaan 2. Okey, alright, tak susah pun sebenarnya. Okey, so kalau kita pemudahkan persamaan ini, kita nak cari nilai h dan nilai k. Kita nak cari apakah nilai h dan apakah nilai k mengikut soalan. Okey, apa kita buat? Kita darab ni semua dengan 2 sebab nak hilangkan per 2 tu. Dia akan jadi negatif 1 sama dengan negatif 4h tambah 3k. Okey, so ni kita punya, yang ini pun sama, kita darabkan dengan 2. Okey, kita darabkan dengan 2. Nak hilangkan pembawah 2 tu, jadi 9 sama dengan 12h tambah Cikgu, k. Ya, saya. bukan yang kiri tu 3/2 ke? 3/2 ke kiri tu? Kiri tu 3/2k. Okey, betul. 9/2k. Betul? Jap. Alright, 3/2k. Ini x Yang ni X ke apa? Ya, X cikgu. 9/2, betul. 9/2. Lepas tu 6h. Lepas tu ni 9/2, betul?
Yang X. Tengok yang X. Okay, yang X. Okay, kita tengok yang mana X, kita comparekan dengan X. Okay, seperti ini lah. Okay, so jadi kita ada compare yang mana, ya kalau kita dah bentukkan persamaan yang panjang ini, okay, yang Y, kita comparekan Y dengan Y kiri dan kanan. Okay, yang X kita comparekan dengan X. Okay, tengok yang hijau tu dengan yang merah tu. Hati-hati ya. Alright, so kita dapat, seterusnya kita cikgu darab semua tu dengan 2 sebab nak hapuskan pembawah 2. Okey, kemudian cikgu buat penyelesaian persamaan serentak. Okey, persamaan serentak ni cikgu seleloknya kalau cikgu jadikan persamaan 1, persamaan 2, 9, sorry. Okey, tadi apa? 9, nak hilangkan 9 sama dengan 12H tambah 9K. Ini persamaan 2 tadi. Okey, lepas tu cikgu letak negatif 1 sama dengan negatif 4H tambah 3K. Ini persamaan nombor 1 tadi Alright, so jadi kita nak gunakan persamaan serentak cara menghapuskan menghapuskan. Okey, so yang soalan persamaan nombor 1 ni cikgu darabkan dengan 3. Okey, kenapa cikgu darabkan dengan 3? Okey, so kalau semua darabkan 3, ini akan jadi 3. Okey. Okey, yang 4 ini akan jadi 12. Okey, lepas tu yang 3 ni akan jadi 9. Okey, kenapa cikgu darabkan dengan 3? So bila cikgu nak buat penghapusan, cikgu suka kalau kes ni cikgu nak tambah lah. Okey. Kalau kita tambah ni, dia akan jadi apa 9 tolak tambah 9 tambah negatif 3 akan dapat 6. Okey. 12H tambah negatif 12H dia akan dapat 0. 9K tambah 9K dia akan jadi 18K. Okey. So jadi tinggallah 6 sama dengan 18K, maka K kita adalah 6 per 18. Jadi K kita sekali lagi adalah 1 per 3. Itu dapatlah K. Okey, bila K dah dapat, jangan lupa pula H. Alright, so H ni cikgu ambil persamaan nombor 1 ni, dia kecil sikit, iaitu negatif 1 sama dengan negatif 4H tambah 3K. Okey, jadi K ni kita ganti. Ganti kat sini. So jadi negatif 1 sama dengan negatif 4H tambah 3 darab 1 per 3. Okey, awak cuba kira ni. Awak akan dapat H itu, kira-kira. Okey, awak kira ni sendiri. H tu dalam jawapan ialah 1 per 2. Okey. Alright, so kita dah dapat jawapan dia untuk nilai H dan nilai K. Okey, so agak panjang sikit dah sebab ini soalan kertas 2. Awak kena, sebab tu cikgu kena terangkan secara detail. Di mana ini cikgu dah buat rakaman. Kalau tak faham, awak boleh tengoklah rakaman ni dalam YouTube, nanti cikgu masukkan. So kalau kamu rasa nak personal message dengan cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okey, so jawapan tadi apa? K 1 per 3 dan H adalah 1 per 2. Seperti mana soalan yang dikehendaki. Alright, so panjang juga So markah ni lebih kurang 10 markah. Jadi kita kena faham betul-betul macam mana cari soalan ini. Alright, so next. Faham setakat ni? Tak apa, awak boleh tengok rakaman video ni nanti kalau cuma nak kena kaji. So ni latihan ini kena buat awak kena buat, tapi macam mana pun cikgu tunjukkan. Nanti awak kena tunjukkan hasil kerjanya macam mana pun. Okey, so jadi soalan nombor 1 settle. Kita pergi ke soalan nombor 2. Lebih advance sikit Nombor 2 ni lebih kurang sama. Okey, lebih panjang sikit lah cerita dia kalau kita tengok Okey, so soalan nombor 2. Rajah menunjukkan segi 4 PQRS. Okay. Diberi PQ adalah 12X dan PS adalah 18Y. Okey. Dia dah tunjuk kat situ. Dan SR adalah 2X tambah Y, 2Y. Garis-garis lurus PR dan QS bersilang pada titik T. Okey, itu kita nampaklah. Okey, hasilnya dia akan terangkan seperti itu.
ungkapkan dalam sebutan X dan Y untuk PR. Itu senang kot. Okay, semua boleh jawab tu agaknya kot. Untukkan sebutan vektor PR. Jadi kita kena buat, apakah vektor PR? Vektor dari P ke R. Alright, so maklumat arah dan anak panah yang lain diberi. So PR ni kita boleh ikut PS dan SR lah Okay, so tak ada masalah. Ini senang je, soalan A. Biasanya soalan A ni lebih kurang. Okay, soalan A 1, so PR kita ambil dari PS tambah SR. Okay, so jadi jawapannya PS dah ada, itu 8Y tambah SR. SR adalah 2X tambah 2Y. So kalau kita boleh pemudahkan lagi, cuba pemudahkan. Okey, jadi kita akan dapat di sini lebih kurang 10Y tambah 2X. Okey, ni pun boleh ubah. 10Y tambah 2X. Okey, ada masalah? Tak ada Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Okey, soalan nombor 2. A2. QS. Kat mana QS tu? Okey, so Q ke S. Q, dari Q kita nak pergi dari Q ke S. Okey, apa jalan kita boleh pergi? QP PR. QP dengan PS. Pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. QP dengan PS. Okey, jadi kita punya penyelesaiannya kena tunjukkan juga vektor paduan ini iaitu QP tambah PS. Alright. So kita kena berhati-hati sikit sebab arah perjalanan kita yang kita buat vektor paduan ini QP dengan PQ ni bertentangan arah. So ini kena taruh negatif nanti So kita kena letak negatif 12x negatif 12x. Kat sini 12x. So kita taruh negatif 12x tambah PS. Okay, PS adalah 8Y. Itu sajalah. Okay, settle. Ni senang. Lebih kurang 2 markah kat sini actually. Tak susah pun. Okay, so jadi kita pergi soalan seterusnya. Apakah soalan seterusnya? Soalan seterusnya, dia kata kat situ, dia beri PT sama dengan HPR dan QT adalah QS. Okay, soalan nombor B PT adalah HPR dan QT adalah KQS. Ungkapkan PT. Okey. Dalam sebutan HXNY dan dalam sebutan KXY. Okey. So jadi kat sini PT dia nak PT. Kedua-dua ni PT. Okey, ni PT, ini pun PT. Dalam sebutan HXY, PT dalam sebutan HXY dan nombor 2 ni PT dalam sebutan KXY. Ini kena faham betul-betul soalan ni. Cikgu tulis balik. B, PT. Okay, PT ni dalam sebutan HXY. Okay, itu soalan nombor 1. Dan yang nombor 2, PT juga. PT ni dalam sebutan KXY. Okay. So dua benda. PT dalam sebutan HXY dan PT dalam sebutan KXY. Okay, berbeza H dan satu ni ada K. So ini kena faham betul-betul. Tapi macam mana cikgu akan tunjukkan jalan kerjanya. Okay guys, don't worry about it. Okay, sebentar. Jadi yang soalan B1 kita buat dulu. Nombor B1 ni agak mudah sikit sebab PT tu kita gunakan yang ini sebutan ini. Soalannya, tengok soalan. PT tu sama dengan HPR. Ini senang sikit lah. Okay, so kita gunakan apa yang diberi tu. PT itu adalah HPR. Okay, so PR ni dah ada iaitu 10. Kita gantikan kat sini. Okay, so itu kita dah ada. So jadi kita selesaikan dengan mudah lah. PR adalah 10Y tambah 2X. Jadi kita kembangkan ini 10HY tambah 2HX. Alright, itu saja. Okay, tak susah pun. Okay.
Alright, so manakala manakala QT ni, so QT ni, tengok QT, apa yang diberi kat sini? Kita padam ini. Untuk soalan nombor 2, PT dalam sebutan KXY. Okay. So yang ini kita gunakan QT ya. Kita gunakan QT ni. Kita kaji apa itu QT. Okay, QT ni sama dengan kita ambil KQS. KQS. Alright. So yang seterusnya, QS kita dah ada. Nanti kita gantikan QS ni. Okay, QS ni kita dah ada. Kita ganti kat QS ni. Okay, tapi soalan dia nak PT Dia nak PT, bukan QT. So QT ni kita tengok balik kepada gambar raja. Mana QT? Okay, ini Q ke T sahaja. Ini rumit sikit Q ke T sahaja. Okay, kalau kita perhatikan betul-betul. Okay, QT ni. Okay, QT ni adalah QP tambah PT. Okay, QT adalah QP tambah PT. Okay, kita buat betul vektor paduan ni dulu. Okay, vektor paduan tu adalah QT tu adalah QP tambah PT. Okay, kita buat QT ni adalah QP tambah PT. Sama dengan QS kita tadi apa? Negatif 12X tambah 8Y. Okay, kita gantikan yang ini Okay, so jadilah. Alright, so jadi kita nak PT. Kat sini dah ada PT. Dia nak PT Dia nak PT. So jadi PT ni, ni yang dimasukkan lah. Ni PT ni kita tak tahu apa-apa lagi maklumat. QP tahu tak apa QP? QP daripada graf adalah negatif 12X arah bertentangan. Okay, so jadi kita kat sini kita gantikan negatif 12X tambah PT, tu di mana kehendak soalan, dia nak PT. Okay, K kita kembangkan kita kembangkan terus. Ni jadi apa? Negatif 12K. Negatif 12K X tambah 8KY. Jadi negatif 12 ini kita pindah sebelah sana. Dia akan jadi PT sama dengan negatif 12KX tambah 8KY tolak 12X. Selesai. Itu jawapannya. Okay. Sebab dia nak PT. Okay. Dia nak PT kita ni dalam sebutan KXY. Okay. Tengok. Kita ada K, ada Y, ada X. Itu saja. Okay. Alright. So kita akan selesaikan mengikut apa kehendak soalan dia. Okay. So selesailah. So kita ada dua PT kat sini sini ada PT yang dalam bentuk H XY dan kita ada PT dalam bentuk K XY. Okay. Ini kita kena faham betul lah. Sebab soalan seterusnya C, dia suruh cari nilai. Seterusnya cari nilai H dan nilai K. Soalan yang seterusnya agak mencabar sikit. Seterusnya cari nilai H dan nilai K. Okey, daripada mana kita dapat maklumat ini? Daripada soalan B kita tadi itu. Okey, kalau perasan kat sini. Okey, kita ada dua jenis PT Okey. PT yang pertama, PT yang kedua. Okey, just go highlightkan kat sini. Kita ada dua jenis PT. Dia benda yang sama. PT yang pertama, PT yang kedua. Okay. So, case macam ini, okay. Case macam ini, kita boleh compare, compare PT yang pertama, iaitu PT yang pertama, comparekan dia sama dengan PT yang kedua. Okay, ini vektor Vektor ni ada keistimewaan PT yang pertama dengan PT yang kedua. Okay, so jadi kalau kita jadikan dalam bentuk satu persamaan atau kita just terus yang mana Y, yang mana X kita compare bersama. Contohlah kalau kita jadikan ini jadi satu bentuk persamaan macam tadilah soalan kita.
PT yang pertama adalah 10 HY tambah 2 HX sama dengan PT yang kedua iaitu negatif 12 KX tambah 8 KY tolak 12X. Okey, kes macam tadi iaitu kita comparekan yang mana kiri dan mana yang kanan. Okey, ini kiri dan ini yang kanan. Okey, kiri dan ini yang kanan. Kita ambil dulu koefisien Y dulu. Ini Y sebelah kiri dengan Y sebelah kanan. Boleh? Tak ada masalah. Okey, so kalau untuk koefisien Y, vektor Y yang sebelah kiri, okey, yang sebelah kiri tu adalah 10 H, manakala yang sebelah kanan tu adalah 8 K. Okey, so kalau kita tengok yang sebelah kiri X dengan sebelah kanan X ada dua benda. So ini kita jadikan koefisien X yang sebelah kiri kita punya X tu adalah 2H samakan dengan negatif 12K tolak 12. Alright, so kita dapat dua persamaan di mana persamaan yang pertama ialah 10H tambah sama dengan 8K dan yang persamaan yang kedua adalah 12 sama dengan negatif 12K. So 12 negatif 12K tambah 12. So ini persamaan yang kedua. So kaedah ni kita gunakan persamaan serentak untuk dapatkan nilai H dan nilai K. Kalau ikut kat sini H kita ialah 8/10K. Tak cantik H tu. Okay. Dan kita kecilkan, kita akan dapat 4/5. Okey, 4/5. Okey, ni kaedah ni kita yang soalan pertama tu kita guna kaedah penghapusan. Yang soalan kedua ni kita cari persamaan serentak menggunakan kaedah gantian. Boleh juga, tak ada masalah. So kita gantikan Kita gantikan yang ini ke dalam H kita untuk dalam persamaan kedua. Kita akan dapat 2 kali 4/5K sama dengan negatif 12K tolak 12. Okey, so ini jadi 8/5K sama dengan negatif 12K tolak 12. Okey, yang lain tu cuba cari. Jawapannya adalah K sama dengan 15/17. Okey, ini jawapan cikgu bagilah. Tapi yang awak tolong buat cari jalan kerja untuk dapatkan K ni. Okey, cari jalan untuk dapatkan K 15/17. Dan manakala apabila K kita ni dah dapat, gantikan sebelah H iaitu 4/5 darab dengan 15/17. So H kita adalah sama dengan 12/17. Ini contoh lah soalan peperiksaan kertas 2. Okey, setakat ni awak boleh print screen ke ataupun kamu nak tengok balik dalam video nanti. Okey, seharian ini panjang juga. Memang ini kertas 2. Ini contoh kertas 2. Yang latihan vektor paduan yang sebelum ni kita buat itu kertas 1 ini contoh kertas 2. Cikgu lupa nak beritahu. Okey, so jadi memang banyak kerja sikit berkala-kala ni, nanti awak tengoklah balik video macam mana cikgu terangkan Okey, so soalan ada apa masalah tak kat sini? Setakat ni. Tak ada Alright, tak ada apa-apa masalah Cuba. Okey, so kita akan pergi ke soalan yang nombor nombor 3 pula. Okey, setuju semua? Soalan nombor 3 pula Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, so ni soalan ni agak berbeza sikit daripada soalan nombor 1 dengan nombor 2. Ya, senang aja. Seperti mana soalan nombor ini contoh soalan kertas 2 bahagian yang 6 markah aja Okey, so kita tengok A, B, C. Oh, ni silap ni tak nampak ni. Ya, sepatutnya A, B, C, D Okey, A, B, C, D tak nampak tu. Ialah trapezium dengan keadaan
AB adalah selari. AB adalah selari dengan DC dan DC itu adalah 4/3 AB. Okey. Okey, so macam mana nak jawab soalan ni Okey, so jadi sekali lagi AB adalah selari dengan DC. So jadi kita letakkan satu anak panah yang sama dengan AB seperti ini Okey, dan DC ni adalah 4/3 AB. Okey. E ialah satu titik pada BD dengan keadaan BE nisbah ED adalah sama dengan 3:1. Alright. So jadi kita dah tahu bahawa ungkapkan BD dan AE dalam sebutan XY. So ni ada dua soalan kita cari. Tapi first of all kita cari dulu apa yang dikatakan DC. Okay, DC adalah 4/3 AB. Okay, ini kita punya nisbah. Okay, so nisbah ini kita kena faham betul-betul. Jadi dalam bentuk nisbah DC per AB, kita buat macam ni dulu mana cikgu dah ajar dalam bentuk pecahan, dan manakala DC nisbah, mungkin bukan vektor, di dalam bentuk nisbah, DC dengan AB adalah 4/3. Okey, so jadi nisbah ni nisbah. Jadi nisbah kat sini AB adalah 3 So ni 3. Manakala DC adalah 4. Okey, nisbah 4. Alright. So itu kita kena tahu dulu lah. Okey, so jadi kalau AB adalah 24X, DC berapa? So kalau kita gunakan ini terus, kita nak tahu apa dalam sebutan X tu, kita boleh letak sebagai DC itu adalah 4/3 AB. Okay, AB kita tadi adalah 24X. Okay, kita letakkan ni dulu. Okay, 4/3 darab 24X. Kita nak tahu apa DC tu Jadi 3 apa? 24 bagi 3 adalah 8. 4 darab 8 adalah 32X So ini 32X. Vektor X. So jadi DC ni sebenarnya 32X. Okay, 32X. Okay, itu cara kita nak tentukan macam mana nak dapatkan vektor DC kalau diberi nisbah seperti itulah. Okay, kemudian kita ada BE. Okay, cuma yang maklumat ini tak lengkap sangat. BE dengan ED. BE tu sepanjang BE 3, manakala ED adalah 1. Okey, itu maklumat yang kedua lah untuk nisbah. Okey, barulah kita pergi ke soalan BD. Soalan 3A. Okey, so soalan 3A. Jadi, apakah vektor BD? Okey, soalannya apakah vektor BD? Mana BD? Okey, BD ni kita boleh ikut dari B ke D ni. Kita boleh ikut BAAD. Ikut arah inilah. Okey, so dalam vektor paduan tu kita kena tunjukkan BD tu adalah BA tambah AD. Baik, BA ni berhati-hati sebab dia negatif 24X. Kenapa? Sebab arah bertentangan. Arah bertentangan dengan jalan asal tambah AD. Okey, AD arah ikut arah So kita tambah 20Y. Okey, itu saja, tak susah. Okay, so negatif 24X tambah 20Y. Okey, soalan AE pula. Okey, kita tengok AE. Kita boleh ikut jalan mana AE. Okey, so apa pilihan kita untuk AE? AE adalah dari sini A ke E.
Okey, AE ni kalau kita ambil AB tambah BE boleh tak? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak tulis tu pun boleh. AB tambah BE iaitu AB tambah BE. Alright. Okay, so AB tambah BE ia akan jadi AB tambah BE. AB tu 24 ikut arah. Okay, kali ni dia ikut arah pula. Okay, AB dia ikut arah. So hati-hati. Okay, AB tambah BE ni dia ikut arah. Okay, dia ikut arah. Okay, so kita tulis 24X. Manakala BE ni dia tak bagi. Okay, so BE ni tak bagi. So BE ni seleloknya BE ni kita seleloknya ke guys, BE ni seleloknya BE ni kita buat compare dengan BD. Cikgu suka buat macam ni. Kita comparekan dengan BD dalam bentuk pecahan. So BD ni dengan BE ni satu garis yang sama dia satu garis yang sama. Jadi kita boleh gunakan nisbah yang diberi tu, okey, iaitu BE tu nisbah dia 3, manakala BD tu nisbah dia 4. Okey, untuk BE maklumat ni kena gunakan nisbah. BE tu 3, manakala BD tu sepanjang garis BD ni adalah 4. Okey, so jadi kita letak BE. Okey. So BE sama dengan 3/4 BD. Okey. Alright. So BD ni daripada soalan A tadi, kita boleh gantikan kat situ. Okay, so ni kena hati-hati, banyak sangat huruf-huruf ni. Jadi 3/4 BD adalah negatif 24X. Okay, tambah 20Y. Okay, kembangkan ini kita akan dapat negatif 18 X and then tambah 15 Y. Okay, so yang ini kita akan letak dia sebagai BE pula. Jadi kita tulis balik, tambah, tulis balik 24X, cantik sikit, 24X tambah BE kita tadi adalah negatif 18, negatif 18X tambah 15Y. Okey, so kita tambah tolak ini, kita akan dapat 6X tambah 15Y. Okey, itu sahaja. Okey. Okey, tu soalan 3A. Settle Jadi soalan seterusnya. Okey, kepalan yang lain ni bagi clear sikit. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Tunjukkan bahawa AE adalah selari dengan BC. Okey, tunjukkan bahawa AE adalah selari dengan BC. So AE dan BC selari atau tidak. Tunjukkan bahawa show that AE is parallel to BC. So macam mana kita nak tunjuk AE dan AE dan BC itu selari. Okay, so kalau masih ingat lagi, kita AE dah ada. Okay, AE kita dah ada. Ni AE kita. Okay, ni AE kita. Kita cari pada soalan apa? Soalan tadi. Lepas tu yang kita nak cari kat sini adalah BC. Okay, kita nak cari BC dulu. BC ni vektor apa? Okay, BC ni kita boleh ambil. Okay, BC ni kita boleh ambil. Kita cari dulu vektor BC. BC ni kita boleh ambil vektor paduan BD tambah DC. Okay, tak ada masalah. Okay, cari ni dulu. Okay, untuk soalan B kita ni. Untuk soalan B. Okay, AE kita dah tahu. Iaitu 6X tambah 15Y. Manakala BC kita nak cari tadi. Okay, BC
kita ambil vektor paduan BD DC. Okey, BD tambah DC. Okey, tak susah. Sebab BD kita ada maklumat iaitu negatif 24X tambah 20Y. Itu BD kita. Negatif 24X tambah 20Y. Okey, DC ni daripada gambar rajah adalah 32X. Semua ikut arah. Okey, BD dengan DC. So, 32X. Okey, kita kemas kinikan ini, dia akan dapat 8X tambah 8X tambah 20Y. Betul 24X tolak ni, so jadi 8X tambah 20Y. Okey, so itu adalah BC kita. Okey, so ini adalah BC kita. Okey, so sekarang ni kita compare. Kita compare antara AE. Macam mana kita nak buktikan dia selari atau tidak. Buktikan dia selari. Okey, bukti selari ni. Okey, kalau AE 6X tambah 15Y, BC ni sama dengan apa? Jadi apa macam mana kita nak buat? Kita nak jadikan AE ni, BC ni sebenarnya kalau kita tengok betul-betul adalah daraban ni, kena fikirkan BC ni adalah daraban 4/3 dengan 6X tambah 15Y. Betul tak? Okey. 4/3 tambah 6X tambah 15Y. Ini kita kena tunjukkan. Ini kena cari sendiri ni. 15Y. Okey. BC ni sebenarnya, sekali lagi cikgu tunjukkan, adalah 4/3 6X tambah 15Y. Ini kita kena cari ni. Okey. Kita tengok yang ni. 6X tambah 15Y darab dengan 4/3. Betul Kalau kita darab balik, 4/3 darab 6X, 8X. 4/3 darab 15Y, 20Y. Okey, so kalau awak dapat buktikan BC ni, okey, dengan kita compare bukti dia selari atau tidak, kalau kita dapat buktikan bahawa ABC ni dan ini AE. So maknanya AE ni, okey, AE ni dengan BC, AE dengan BC, okey, kalau ada maklumat AE dalam BC kita, okey, sama kan? Okey, ada maklumat ini sebab AE 6X tambah 15Y dan BC adalah 4/3 6X tambah 15Y. Ada maklumat AE ni sahaja, ni dah bukti dia adalah selari. Okey, so maknanya AE dan BC adalah selari. Okey, faham tak setakat ni? Faham tak setakat ni? 4/3 ni awak kena fikirkan. 4/3 ni awak kena fikirkan. Daripada 8X tambah 20Y ni, okey, adalah hasil daripada 4/3 darab 6X tambah 15Y. So kalau ada 6X tambah 15Y dalam BC, okey, so AE 6X tambah 15Y. So maknanya ini adalah satu cara kita nak buktikan dia selari. Okey, setakat ni Alright, so ada maklumat AE dalam BC. Ini kena faham betul-betul ni. Ada maklumat AE dalam BC kita ni. Okey, so jadi itu adalah dia buktikan dia selari. Okey, so itu kita kena faham betul-betul tu. Alright, so jadi kita kena berhati-hati ni algebra ni kena kuat. Soal nombor 3 ni. Sebab nak dapatkan 4/3 ni. Okey, 4/3 ni macam mana kita fikirkan ni? Kena kira sendiri, fikirkan. Macam mana 8X tu, 4/3 darab 6X tu adalah 8X. Betul tak? 4/3 darab 6, 24X bahagi 3. So sama juga kalau 4/3 darab 15Y,
4/3 darat 15Y jadi 20Y. Ini kena pandai-pandai kira lah. Okey. So kalau ada maklumat AE dalam BC, okey, seperti ini, ada maklumat dia, maknanya itu adalah bukti dia selari. Okey, setakat ni. Alright, faham tak setakat ni? Okey, itu caranya kita nak buktikan dia selari. Alright, kalau ada apa-apa masalah, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 pun sama macam soalan nombor 3. Okey, so saya nak minta jasa baik awak untuk buatlah soalan ni. Okay, kita tengok soalan nombor 4 dengan nombor 5 macam mana. Nanti kalau tak boleh buat juga, ni segaris, okey. Selari maksudnya. Okey, ungkapkan segaris. Ni kan selari, ini selari jugalah. Nanti tak apa. Nombor 4, nombor 5 ni kita hold dulu untuk esok. Okey, kita bincang lagi. Okey, beberapa soalan yang akan cikgu berikan tambahan lagi untuk soalan vektor paduan ini sebelum kita masuk ke vektor dalam satah Cartesian. Okey, tapi tak apa. Okey, cuba buat dulu soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Cuba. Cuba buat dulu. Okey, right. So jadi itu saja untuk hari ini. Cuba stop presenting. Okay, saya harap semua faham. Tak ada masalah. Nanti kalau siapa tak faham, boleh personal message dengan cikgu. Atau kamu boleh tengok video ni, cikgu akan masuk nanti. Alright, itu saja untuk hari ini. Jadi, kita off dulu record.